Baik, bertemu kembali dalam Niaga ini bersama saya Nabila dan Najib. Kita akan teruskan perbincangan mengenai belanjawan berbakikan beberapa minggu saja lagi, dan ini juga mengenai pendidikan di mana Kementerian Pendidikan akan meneliti peruntukan bagi perolehan peralatan pendidikan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM serta robotik dalam belanjawan 2024. Menterinya Fadhil Sidik berkata peruntukan itu akan dibuat berdasarkan keperluan semasa di bawah inisiatif pengukuhan pendidikan STEM bagi menyokong aktiviti co-curriculum STEM dan robotik dalam usaha melahirkan generasi muda negara berilmu, kreatif, kritis, inovatif dan inventif serta berdaya saing dalam co-curriculum berimpak tinggi. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Arya Arifin, pensyarah kanan Certified Design Thinker Professionals, Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif UPSI. Apa khabar, Prof? Assalamualaikum, apa khabar Asrawani? Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kalau kita tengok dalam belanjawan yang lalu 2023 peruntukan sebanyak 58 juta ringgit diperoleh bagi peralatan STEM dan robotik kepada 320 buah sekolah di seluruh negara. Jadi, apa jangkaan Prof untuk belanjawan akan datang 2024? Di pandangan saya, belanjawan yang diperuntukkan untuk pembelajaran STEM itu adalah perlulah kerana sekarang ni kita menuju ke era industri revolusi 5.0 ya, IR 4.0 dan IR 5.0. Jadi bila keadaan tu terjadi, maka prasarana seperti makmal komputer, perkakasan di sekolah untuk terutamanya dari segi bidang STEM dan robotik ni perlulah dipertingkatkan dari segi perbelanjaannya, kerana ada juga laporan mengatakan bahawa kebanyakan lab yang ada masih belum mencukupi dia punya perkakasan dan perisian yang sepatutnya diadakan untuk memperkasakan lagi bidang STEM dan robotik. Jadi dengan adanya suntikan dana yang diberikan oleh kerajaan, insya-Allah saya beroptimis bahawa ia mampu dipertingkatkan lagi untuk kita melestarikan bidang STEM dan juga bidang robotik dalam teknologi pendidikan ini. Jadi ianya adalah sesuatu yang penting dan ia perlu juga merangkumi bukan sahaja perkakasan, kita perlu membangunkan skill para pelajar, bukan sahaja para pelajar, para guru. Jadi mereka semua sama akan dapat upskill dan reskill. Jadi kita sekarang dalam era IR 4.0 yang serba tidak menentu dan volatile. Dalam era IR 4.0 juga ada complexity, iaitu sesuatu yang kita lihat tidak dapat dijangka dan ambiguous. Jadi dengan adanya membantu suntikan dana tersebut, jadi kita boleh menjalankan pelbagai eksplorasi ya. Dalam bidang sains ni eksplorasi dan eksperimen tu sangat penting. Jadi kita tak perlulah rasa kerugian kerana kalau kita lihat negara-negara barat seperti Sweden, di Amerika, Australia, banyak daripada dana-dana mereka sumbangkan dan suntikkan untuk penyelidikan dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang kreatif dan berinovasi, khususnya di dalam era IR 4.0 sekarang ni. Jadi bila kita lihat ia secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kualiti pendidikan untuk jangka masa yang panjang, sebab kita perlu lihat ia juga adalah berselari dengan apa yang telah dinyatakan oleh Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka target pada tahun 2030 seramai 60% daripada para pelajar sudah mempunyai pengetahuan dan skill STEM ni ya. Jadi kita sekarang ni tak dapat lari daripada teknologi, walaupun kita cuba lari daripada teknologi masuk dalam hutan pun, tapi teknologi itu tetap kita gunakan ya. Dan setidak-tidaknya dia dapat membantu kita mempercepatkan tugasan dan sebagainya. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa ialah barangan seperti equipment, kelengkapan ini kita perlukan. Tapi pada masa sama, kalau kurikulum kita belum diubah sepenuhnya, ini juga akan membantutkan usaha kita. Bagaimana pandangan Prof sendiri melihat kepada kurikulum, dan core kurikulum kita juga harus bergerak seiring dengan perubahan yang kita mahukan dengan pantas. Kerana apa? Dokumen belanjawan ini dah bersifat setahun dan kita tidak boleh terlalu lambat kerana perubahan dan evolusi teknologi itu begitu pantas sekali. Pada pandangan Prof sendiri, bagaimana kita melihat bahawa ini boleh digerakkan selari dan juga whole of government, whole of nation kalau boleh kita sifatkan harus bergerak selari dalam aspek kurikulum dan co-curriculum? Okey, terima kasih Najib. Jadi berkenaan dengan apa yang pandangan saya ialah sekarang ni baru-baru ni pada 11 September telah dilancarkan kurikulum STEM baru ya, pelajar menerusi 4.IR. Jadi maksudnya integrasi 4.IR dalam bidang STEM akan dimulakan di Malaysia. Jadi begitu pentingnya
4.IR ni kerana kita sekarang berada dalam teknologi baru. Mereka yang tidak mengadaptasi pada teknologi, mereka akan ketinggalan. Kalau dulu kita tidak ada digital, sekarang kita ada era digital dan sebagainya. Jadi dalam era Malaysia Madani yang sekarang ni, kita nak melahirkan insan yang mempunyai sasial yang baik, holistik dan sebagainya. Jadi kita perlu embedkan nilai-nilai murni di samping teknologi 4.IR ni, maka ia akan memperkasakan lagi bidang teknologi STEM ni. Jadi sepatutnya dana-dana yang diberikan ini perlulah konsisten dan perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa kerana kos-kos software, hardware ini sentiasa meningkat sebab kita lihat sekarang harga-harga di pasaran agak tinggi. Jadi kita perlu membuat penelitian, kajian dan juga membuat paperwork untuk memastikan dana yang disumbangkan untuk mempertingkatkan kurikulum ni selari dan seimbang dengan apa yang kita minta untuk mempertingkatkan kurikulum yang telah dilancarkan oleh pihak kerajaan pada 11 September baru-baru ini berkenaan kurikulum STEM baru berkenaan 4.IR. Jadi saya rasa pentingnya dari daripada segi kurikulum dan juga co-kurikulum di mana penglibatan itu perlu dilibatkan semua pihak universiti, pihak sekolah, pihak pentadbir, pihak kerajaan, pihak swasta sekalipun. Jadi mereka bila semua turun padang pergi ke sekolah-sekolah dan membuat sebagai contohnya kita buat workshop tentang robotik, untuk terbangkan drone juga adalah salah satu robot. Jadi maka dengan keadaan yang begitu, maka kita dapat meningkatkan lagi skill para pelajar ni dengan lebih cepat lagi. Maksudnya ada pihak-pihak tertentu yang volunteer ataupun kita menjalankan usaha-usaha projek community knowledge transfer di mana dia juga dapat melibatkan komuniti dalam dan luar bandar dan bukan saja di bandar sahaja. Jadi kita nak libatkan semua orang. Kita perlu libatkan semua orang, semua pihak supaya mereka sama-sama dapat menikmati hasil daripada teknologi dan juga pelibatan daripada segi kurikulum dan juga dari segi co-kurikulum. Jadi bila kurikulum dan integrasi teknologi itu diadaptasi, maka pada masa yang sama kita boleh melahirkan dan menerapkan nilai-nilai murni dan siap-siap pada para pelajar supaya mereka jadi seorang pelajar yang bertanggungjawab menggunakan teknologi dan juga dapat menghasilkan satu inovasi dan kreativiti pada negara. Jadi Prof, bergerak ke hadapan, jadi kita nak juga melihat kepada inklusiviti. Bagaimana untuk kita atasi jurang antara sekolah di bandar dan juga pinggir dan juga luar bandar dalam aspek STEM ini. Sebab lazimnya kita lihat sekolah di bandar ni akses mereka lebih tinggi dan lebih luas dan segenap aspek dan khususnya demi mencapai sasaran 90% pelajar yang ada skill STEM pada 2030. Jadi bagaimana untuk kita kurangkan jurang itu? Okey, bagi pandangan saya, pihak kerajaan perlulah meneliti tentang dasar accessibility rangkaiannya seperti yang baru-baru ini telah diwar-warkan oleh Perdana Menteri kita bahawa akan ada akses hubungan dengan Tesla dan juga Starlink, iaitu memperkasakan lagi teknologi akses internet di luar bandar, di mana saya berharap agar ia menjadi satu kenyataan dan realiti supaya akses internet perlu juga didapati di luar bandar kerana akses itu agak rumit juga di kawasan-kawasan luar bandar sebab kalau akses kurang maka pelajar tidak dapat belajar dengan baik. Jadi kita perlu meningkatkan accessibility untuk pembelajaran itu di luar bandar. Kalau di dalam bandar, kita lihat akses dia lebih banyak untuk internet contohnya. Jadi perlulah dilihat para pelajar ini mendapat akses juga di luar bandar supaya mereka sama-sama dapat belajar dan dapat menjalankan teknologi dan menjalankan eksperimen dengan lebih baik lagi. Okey, Prof, terima kasih kerana membantu kami untuk memahamkan perkara tersebut kerana ini ialah tak cukup masa lah kalau bincang pasal benda ini. InsyaAllah kita akan berhubung dari masa ke masa, Prof, untuk kita melihat kepada perkara ini khususnya dalam aspek STEM dan bergerak ke hadapan dan paling penting apa yang akan terkandung dan perlu terkandung dalam Belanjawan 2024.